Kalau kita niat je, kita buat je apa yang Allah suruh, doa je banyak-banyak, satu hari Allah akan kabulkan. Inilah harinya ustazah, saya tak sangka saya akan pergi ke Mekah. Malam siapa yang baca Facebook saya, muslimat dirahmati Allah, saya berkongsi tentang seorang, bukanlah pak cik sebenarnya, dia lahir tahun 71, tahun ni umur dia 50 tahun. Kalau orang KL biasa pergi Sogo, belah-belah jalan tar tu, orang Setiawangsa, memang selalu nampak Abang Azmi ni. Masya Allah, dia duduk dengan wheelchair, muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang dia jual keripik-keripik lah, roti-roti, apa saja yang boleh menambah pendapatan dia. Semalam lepas saya di Al-Falah, saya lunch dengan sahabat-sahabat tim khidmat. Terus saya ke depan Sogo. Saya duduk macam minah tembok dekat depan Sogo tu. Kan sebab saya telefon dia, dia kata saya ada dekat depan Sogo ni. Ustaz pula tak ada tempat parking. Saya pun duduklah depan dia menghadap dengan anak saudara saya lelaki seorang, tukang jadi wartawan, cameraman. Muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Dalam program saya membawa warga emas, fakir miskin, asnaf untuk ke Baitullah. Okay, lama dah orang calonkan nama dia ni, orang cadangkan, tapi saya tak tak ada kesempatan nak bertemu. Tapi bila macam seat 11 Disember yang akan terbang, ada satu ujian yang menyebabkan sepasang suami isteri terkandas, tak boleh terbang sebab masalah dokumen, dan kita kena bagi nama dekat airlines lewat-lewatnya hari ini. Jadi semalam saya gagahkan jumpa dia, saya sembang. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah, betul ke ustazah nak bawa saya pergi Mekah ni? Saya dah lama dah berdoa ustazah, sampai saya mimpi-mimpi saya boleh berjalan. Dia tak boleh berjalan, full wheelchair. Kaki ada tapi kaki dia lembik. Kalau dekat rumah dia berjalan dengan tangan dia sampai bengkok. Jadi dia akan naik dekat wheelchair dia tu, saya pun tak dapat bayangkan macam mana. Tapi mulanya kita nak cari seorang lagi sponsor untuk bawa adik-beradik dia ke siapa untuk bantu dia. Dia dengan sangat yakin, tak payah risau. Saya seorang pun saya boleh sebab saya pernah duduk pondok dulu. Saya uruskan diri saya sendiri semua. Masya Allah, kita tengok dia atas bawah. Solat jemaahnya kerap. Solat 5 waktunya tak pernah tinggal. Itulah kerusi roda dia menjadi saksi, muslimat dirahmati Allah. Dan dia macam mimpi sebab dia kata arwah mak dia kumpul duit sampai mati tak pijakkan kaki ke Mekah. Jadi kalau saya dapat pergi Mekah ni ustazah, Masya Allah, kan pendekkan ceritanya, dia rasa bahagia sangat. Semalam lepas dia buat kerja-kerja dia pukul 10.30. Lepas saya jumpa dia tu, saya terus ke Ipoh urusan serahkan jemaah umrah punya beg apa semua. Kemudian saya patah balik ke KL pukul 10.45 saya telefon dia. Nangis-nangis. Sahabat-sahabat baru bercerita dengan adik dia pun tak percaya. Jadi pagi tadi ustaz bawa dia pergi immigration. Ambil gambar, nak buat urusan pasport semua. Lepas tu ada masalah. Dia punya jari ni tak boleh chop jari. Sebab tangan OKU kan. Tak boleh chop. Mujur ustaz uruskan sendiri. Ustaz bawa pergi JPN sebelah pula. Pergi JPN sebelah, keluarkan satu surat. Tapi bila nak bawa ke Mekah ni pengalaman ustaz. Jadi bila bawa ke Mekah, kenalah translate kan. Daripada surat bahasa Melayu tadi tu. Bawa pula pergi Institut Terjemahan Negara. Bawa pergi sana, muslimat dirahmati Allah. Saya boleh terbang ke ustaz. Lulus dah bang semua. Dah insya-Allah tak ada masalah. Doa je banyak-banyak. Masya Allah, senyuman dia tu muslimat, saya rasa macam tak pernah tengok orang senyum semanis itu. Sebab cita-cita dia, impian dia. Saya pernah mengaji pondok dulu, seorang ustaz bagi tahu saya, kalau kita niat je, kita buat je apa yang Allah suruh, doa je banyak-banyak, satu hari Allah akan kabulkan. Inilah harinya ustazah, saya tak sangka saya akan pergi ke Mekah. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Tolong ya sahabat-sahabat Masjid Mukminun, bantu dengan doa. Permudahkan insya-Allah hamba Allah ni. Saya tak sabar walaupun saya tak terbang untuk grup 11 Disember ni. Tapi saya mengiringi mereka sampailah insya-Allah. Saya bagi seorang teman untuk dia. Kemudian ustaz-ustaz yang mengiringi, semuanya insya-Allah dipermudahkan. Sebab kami dah bawa dah golongan-golongan yang macam ni sebelum ni. Hatta orang buta kami pernah bawa. Masya Allah, barakahnya, auranya tu luar biasa. Lagi nampak grup tu macam senang diurus, lagi macam kurang sangat ujian. Bila dia berterima kasih, abang jangan terima kasih kat kami. Kami yang patut terima kasih. Sebab mereka ni adalah golongan ad-du'afa, golongan-golongan lemah. Quran bagi tahu kita ni mesti tolong orang lemah. Kalau kita tolong orang lemah, Allah akan muliakan kita. Masya Allah. Tapi kita selalu pandang mereka sebelah mata. Mereka berterima kasih dengan kita. Patut pengalaman Ustazah Zai sendiri, bila kita bawa orang-orang macam ni,
Rasa macam Masya Allah. Ingat lagi masa kami bawa orang kerdil suami isteri tu, polis-polis Arab ni semua bagi. Padahal patutnya yang teman dia ni seorang je. Tapi polis bagi 8 orang, 10 orang belakang ni duduk dalam raudah sampai lama-lama berjam-jam. Sebab temankan orang kerdil tu. Siap polis-polis tu nak angkat orang kerdil tu berjalan-jalan kan. Korang yang lain teman ni duduk kat situ. Ustaz kata, yang tak ada lagi ke orang kerdil macam ni kita bawa lagi. Oh senang. Suka je kan sahabat-sahabat. Tapi nak menguruskan tu bukan mudah lah macam tadi tu. Subhanallah sahabat-sahabat. Saya seronok sebab daripada mereka tu kita belajar. Ya Allah, orang macam ni. Minta maaf bang kalau nak pergi toilet apa macam ni. Ustazah jangan risau. Saya masuk keluar tandas semua saya buat sendiri. Tapi minta maaf Ustazah, saya kalau kat rumah tu ada tandas khas saya lah. Jadi saya tu tak apa, nanti kita pergi farmasi, kita beli yang baru, masuk dalam beg besar, bawa nanti pergi sana. Dia duduk dulu atas lantai tu, buang dekat tandas khas dia, nanti buang dekat mangkuk tandas yang betul, flush dia sendiri. Dia cuci sendiri. Oh itu je alatnya, itu je. Tak payah bawa yang dekat rumah tu, nanti kita beli yang baru. Kalau ada yang tu lagi senang lah Ustazah, sebab saya tak boleh naik dekat mangkuk tandas yang atas tu. Kita pun baru, ya Allah, ya Tuhanku, kita tak pernah tahu akal sampai macam tu Allah bagi sahabat-sahabat muslimat. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Baik, ke situ pula dah ceritanya. Minta maaf. Okay? Minta maaf ya, jangan marah. Tapi saya rasa excited sangat sebab saya dapat menyelami, merasai jiwa mereka. Masya Allah, saya tak dapat bayangkan kalau orang macam ni diterbangkan, dapat ziarah makam Rasulullah, sahabat-sahabat. Sebab semalam dia cerita kat saya dah mimpi, saya dah sampai dekat tempat Rasulullah tu. Siap saya boleh berjalan ziarah tempat Rasulullah tu, dia cakap macam tu. Kemudian saya boleh bertawaf. Dah Ustaz Azwan pula nangis-nangis dengan cerita dia. Yang macam mana kalau dia balik nanti dia boleh jalan sungguh, kan? Doa je lah kan. Dah pelik-pelik pula dia. Memang kaki dia memang kesian sangat. Tapi tak pernah meminta-minta. Siapa yang tengok video dekat Facebook saya semalam muslimat, saya tak pernah nakkan harta. Cuma saya berdoa saya nak pergi Mekah. Saya jual sambal, saya jual ni, saya buat sendiri. Supaya modal dia sikit, Ustazah, saya buat sendiri. Saya tak ambil dekat orang. Saya kumpul duit. Saya nak pergi Mekah. Subhanallah, terima kasih Allah menjumpakan Ustazah Zai dengan orang macam tu. Okay, saya tak jumpa kalau orang tak recommend, kalau orang tak cerita muslimat. Okay. Dalam mimpi tu boleh berjalan. Saya nampak apa ni. Saya dah lama dah mimpi tu. Lama dah kita tak tahu. Kita pergi Mekah kita tahu.